Baik, yang sahih di Berita RTM, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Rabu 6 Julai 2022. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Larendra Fiona Berdekbaikan. Baik saudara, berikut paparan utama malam ini. Perkukuh hubungan dua hala, agenda pertemuan Perdana Menteri dan Presiden Erdogan esok. Peruntukan segera 6 juta ringgit diluluskan baik pulih infrastruktur rosak akibat banjir lumpur di Bali. Selepas Istanbul, Perdana Menteri tiba di ibu negara Turki, Ankara bagi meneruskan lawatan rasmi 4 hari. Ketibaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di lapangan terbang antarabangsa Ankara Esenboga pada 11:10 pagi waktu tempatan disambut Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar. Turut hadir Timbalan Kabinet Ankara Berke Govicinar dan Timbalan Datuk Bandar Ankara Murat Soylu. Sejurus tiba, Perdana Menteri memeriksa kawalan kehormat Angkatan Tentera Turki. Di Ankara, Datuk Seri Ismail Sabri antara lain akan melawat kilang dua pemain utama industri pertahanan dan aero angkasa Turki, Makina Kimia Industries Kurumu MKI dan Turkish Aerospace Industry TAI. Esok, Perdana Menteri akan bertemu Presiden Recep Tayyip Erdogan dan mengadakan pertemuan empat mata bersama pemimpin Republik itu. Baik, lagi perkembangan lawatan sulung Perdana Menteri ke Turki. Kita terus saja bersama Hani Muhili di Ankara. Pertemuan empat mata Perdana Menteri dengan Presiden Erdogan di Kompleks Presiden esok adalah kemuncak lawatan rasmi 4 hari ke Turki. Pertemuan sulung antara kedua-dua pemimpin akan memberi peluang untuk meneliti perkembangan pelaksanaan deklarasi bersama mengenai rangka kerjasama strategik yang dimeterai pada tahun 2014. Selain itu, meneroka inisiatif baharu bagi meningkatkan kerjasama yang sedia terjalin ke peringkat lebih tinggi. Semalam di Istanbul, Perdana Menteri bertemu pemain-pemain utama industri Turki dalam usaha mengukuhkan kerjasama ekonomi dengan Malaysia dan membuka ruang serta peluang kepada kedua-dua negara untuk meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang. Sempena lawatan ini, Malaysia dan Turki memuktamadkan beberapa memorandum persefahaman. Kedua-dua negara telah pun mengumumkan persetujuan sebelum ini untuk melonjakkan kerjasama, khususnya membabitkan aset pertahanan dan aero angkasa. Malaysia meletakkan salah satu tumpuan terhadap bidang tersebut dengan fokus untuk menjadi negara aero angkasa terkemuka di Asia Tenggara. Seperti pemimpin-pemimpin negara sebelum ini, Perdana Menteri dijadual berkunjung ke Anit Kabir di sini, di Ankara. Jadi sebelum ke Kompleks Presiden esok, beliau terlebih dahulu akan meletakkan kalungan bunga di makam Presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Bagi masyarakat Turki, Atatürk adalah tokoh besar yang membebaskan mereka daripada belenggu penjajahan. Oleh itu, makamnya dibina secara luar biasa. Pembinaannya sahaja mengambil masa 9 tahun atas bukit luas di Ankara. Semasa lawatan Presiden Erdogan ke Malaysia pada Disember 2019 sempena KL Summit, pertukaran sebanyak 14 MOU antara syarikat-syarikat utama yang beroperasi dalam industri pertahanan telah dilakukan. Tahap kebergantungan Turki terhadap negara luar dalam industri pertahanan telah menurun dengan ketara. Pada masa sama, kemajuan sains dan teknologi juga semakin berkembang disebabkan minat dan pengiktirafan daripada Malaysia. Turki bukan lagi pasif seperti dahulu. Negara ini mempunyai visi untuk menerokai ruang angkasa menerusi program angkasa negaranya. Hani Muhili, Ankara, RTM.
Terdahulu di Istanbul, Perdana Menteri bertemu wakil daripada 9 syarikat berkaitan kerajaan GLC dan firma swasta Turki. 2 memorandum persefahaman MOU turut dimeterai. Pertemuan membabitkan Majlis Penyelidikan Saintifik dan Teknologi Turki, Dana Kekayaan Turki, EMS Mobil, Gamma Energy dan OYAK yang merupakan dana pencen pekerja pertama dan terbesar Turki. Beberapa syarikat Malaysia turut menghadiri sesi tersebut termasuk Khazanah Nasional Berhad, Malaysian Industry Government Group for High Technology Bosted Holding Berhad, Tenaga Nasional Berhad dan Silterra Malaysia Sdn Berhad. Salah satu fokus utama perbincangan adalah mengenai bekalan makanan yang melibatkan Bosted Holdings dan OYAK. Selain mengukuhkan hubungan dua hala dengan Turki, Perdana Menteri berkata beliau akan mengambil peluang untuk menarik lebih banyak pelaburan dari negara itu serta mendapatkan sumber bahan makanan seperti tepung gandum. Sementara itu, Universiti Malaysia Kelantan UMK menandatangani MOU dengan Karadeniz Technical University KTU dan Karabuk University Unika untuk pelaksanaan program dual ijazah bagi prasiswazah dan pasca siswazah. UMK diwakili oleh Naib Chancelornya Profesor Dr. Razli Cik Razak, manakala KTU dan Unika diwakili oleh rektor mereka. Pemeteraian MOU turut dihadiri pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Senator Tan Sri Muhammad Fatmi Cik Saleh. KTU adalah sebuah universiti yang memfokuskan kepada teknikal, sains dan teknologi yang ditubuhkan pada tahun 1955 dan antara universiti pertama di Turki yang ditubuhkan di luar Istanbul dan Ankara. Kerjasama UMK dan Unika pula akan bertumpu kepada aktiviti akademik dan penyelidikan termasuk perkongsian fasiliti dan maklumat hasil daripada penyelidikan antara kedua-dua universiti. Kita telah menghantar seorang pensyarah ke Karadeniz dan juga seorang pensyarah profesor di Karabuk University. Jadi kedua-dua universiti di Turki ini dia adalah merupakan universiti awam yang kita pilih yang lebih besar daripada Universiti Malaysia Kelantan yang mana enrollment kita baru setakat 14,000 orang. Jadi dengan kekuatan yang mereka ada, kita akan melakukan juga seperti kerjasama penyelidikan, matching grant di mana pihak universiti di Turki ini akan menyediakan grant dan disambut oleh pihak Universiti Malaysia Kelantan. Sebelum ini, UMK telah pun mengadakan kerjasama dengan 60 universiti lain di seluruh dunia. Bosted Holdings Berhad dan Great East Capital GEC Turki memeterai memorandum persefahaman bagi kerjasama membangunkan perbankan digital Islam pertama Republik itu yang akan memanfaatkan 85 juta penduduknya. Timbalan Pengarah Urusan Kumpulan Bosted Izzaddin Daud berkata syarikat itu merancang untuk membuat pelaburan strategik dalam usaha niaga itu. Menurut Izzaddin, GEC kini dalam proses memohon lesen bank digital daripada pihak berkuasa Turki yang berkaitan. Dengan pengalaman dan kepakaran melalui Afin Islamic Bank, Bosted berharap dapat berkongsi kepakaran dan pengetahuan Malaysia ke Eropah. Kita memang melihat benda ini sebagai satu strategic investment kepada Bosted untuk mengembangkan pelaburan kami di Turki dalam digital Islamic Bank. Yeah. As you know, Malaysia is the world's largest basically ecosystem when it comes to Islamic finance, and Turkey has a lot to learn from Malaysia, and we're embarking on a new journey to launch the very first digital bank with Islamic finance in Turkey. So we're going to get the best-in-class know-how from Malaysia and all the experience in Islamic finance and apply it in Turkey. GEC berharap dapat merealisasikan pelaksanaan perbankan digital Islam tersebut menjelang suku pertama 2023.
Baik, kita beralih kepada perkembangan banjir di Baling. Peruntukan segera RM6 juta diluluskan bagi membaik pulih infrastruktur yang rosak akibat banjir lumpur di beberapa buah kampung di Kupang. Perkara berkenaan diumumkan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang turun padang meninjau kesan bencana alam itu. Kita telah pun lulus segera untuk tindakan segeralah bagi pemulihan kawasan-kawasan yang kritikal, bukan 6 juta, termasuk untuk kita bina Gavian dan sebagainya, kawasan-kawasan yang agak kritikal. Sebenarnya kita di peringkat kementerian kita ada 2 projek besar kita di sini. Yang pertama sekali RTB Baling. RTB Baling lebih kurang dalam kos keseluruhan lebih kurang dalam yang sedang berjalan fasa 1 ni bukan 16 juta. Kementerian juga sedang dalam proses melaksanakan 4 projek bernilai RM200 juta di Baling bagi mengelak kejadian banjir berulang. 4 projek itu ialah rancangan tempatan banjir Baling fasa 1 dengan kos RM15 juta, fasa 2 melibatkan kos RM160 juta, pembinaan infrastruktur penahan puing dan beberapa projek yang perlu disegerakan seperti mendalamkan sungai, membina benteng sungai serta pembaikan jambatan. Tiada istilah tunggu dan lengah bagi membantu penduduk terjejas banjir dan fenomena kepala air di Kampung Iboi, Baling. Pembinaan jambatan Bailey akan dilaksana segera Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi menggantikan jambatan roboh yang menghubungkan Kampung Iboi dan Kampung Masjid Iboi yang roboh dalam tragedi banjir di Baling Isnin lepas. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menerusi Facebooknya berkata, pembinaan segera jambatan itu dibuat susulan permohonan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid. Beliau telah mengarahkan Regimen Askar Jurutera Diraja RAJD untuk membina jambatan berkenaan. Katanya lagi, RAJD telah mula membuat tinjauan di lokasi pagi tadi bagi membolehkan kerja-kerja pembinaan dilaksana secepat mungkin. Sementara itu, Perkeso akan menyelaraskan bantuan sekiranya terdapat pekerja yang terlibat dalam kejadian banjir di Kampung Iboi, Kupang. Dan laporannya kita bersama Rashid Jali di Baling. Silakan Rashid. Terima kasih Syahril dan Fiona di Angkasa Puri. Sebenarnya pihak pekerja juga boleh berhubung dengan pihak Perkeso untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. Mengulas lanjut, saya kini bersama dengan Timbalan Menteri Sumber Manusia Yang Berhormat Datuk Awang Hashim. Baiklah Datuk, boleh Datuk jelaskan apakah tindakan Perkeso bagi membantu pekerja-pekerja sekiranya terlibat dengan kejadian banjir ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada RTM. Dan hari ini saya seharian berada di kawasan bencana ini dan tentulah kita merasa kesedihan dengan mereka-mereka yang terlibat dalam satu musibah yang tidak dijangkakan ini, yang sangat tragis bagi kita di khususnya penduduk Kampung Iboi ini. Jadi pertamanya saya nak mengucapkan terima kasih kepada Menteri Sumber Manusia iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Saravanan yang memberi kelulusan kepada saya untuk menggerakkan serta-merta termasuk Perkeso, yang mana kita membuat kelulusan segera hari ini membayar pencen elat dan juga pencen penakat ataupun pencen semua hidup, yang mana mangsa ini iaitu Abdul Rahman yang kehilangan isteri, menantu dan juga anaknya yang berumur 14 tahun termasuk cucunya yang dalam kandungan yang sama-sama terkorban dalam bencana ini. Jadi hari ini saya bersama dengan satu pasukan Perkeso dan juga agensi daripada Kementerian Sumber Manusia telah turun secara terus kepada tempat bencana ini, dan kita melihat kita mengambil langkah yang cepat dengan melihat mereka-mereka yang menjadi pencarum kepada Perkeso. Terus kita melihat kepada bantuan yang boleh kita berikan dalam masa segera supaya mereka dapat meringankan bebanan mereka. Yang pertamanya kita melihat pengurusan jenazah. Kita telah mengeluarkan tadi serta-merta RM2,000 untuk pengurusan jenazah. Yang keduanya, kita telah mengumumkan penakat ataupun pencen penakat, pencen seumur hidup yang akan didapati oleh suaminya
Tuan Abdul Rahman ini untuk mengurangkan bebanan beliau apabila hampir keseluruhan keluarganya kita rasa masih ada lagi, tetapi yang terkorban bersama dengan isteri dan menantu, anak-anak dan cucunya ini sangat-sangat kita sedih, kita tumpang bersedih dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ruh mereka ditempatkan bersama dengan para solehin. Baiklah Datuk Seri, Datuk, mengenai pekerja-pekerja yang sekiranya terlibat, apa tindakan yang perlu diambil? Mungkin boleh berbincang dengan majikan untuk mendapatkan cuti. Jadi Kementerian Semua Manusia menyarankan majikan agar memberi pelepasan dalam bentuk cuti kecemasan atau cuti bergaji kepada pekerja yang terlibat dalam bencana banjir bagi memudahkan mereka menyempurnakan urusan seperti pembersihan rumah dan sebagainya. Kepada penjawat awam, mereka boleh berbincang dengan ketua jabatan bagi mendapatkan kebenaran manakala syarikat dan majikan manakala dengan syarikat-syarikat swasta disarankan supaya pekerja berunding memohon kepada majikan mereka dan kita harap majikan akan membayar cuti bergaji ataupun paid leave dengan tidak menolak peruntukan cuti tahunan dan gaji mereka. Pekerja dan majikan boleh berunding mengenai jumlah hari cuti dibenarkan bagi menguruskan kediaman dan keluarga. Baik, itu saja itu. Datuk ya, baik. Itu dia tadi penjelasan daripada Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim. Untuk itu kembali dulu bersama Syahril dan Fiona di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Rasid Jali, langsung dari Baling. Terima kasih. Sementara itu, jenazah 3 mangsa banjir baling selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Caruk Bemban Dalam kira-kira pukul 5.30 pagi tadi. Jenazah ibu yang hamil 4 bulan, Nurul Anis Abu Hassan, 23 tahun, serta ibu mentuanya Salma Ahmad Akib, 53 tahun, dan adik iparnya Khairul Ikhwan Nur Azman, 14 tahun, tiba di perkarangan surau Al-Istiqamah Kampung Caruk Bemban Dalam pada 4.25 pagi. Suasana pilu dan sedih menyelubungi upacara pengebumian dengan kesemua 4 jenazah termasuk janin dikebumikan dalam satu liang lahat. Setiap kementerian perlu mempertingkat komunikasi strategik masing-masing bagi memastikan setiap keputusan strategik kerajaan dapat disampaikan kepada rakyat dengan tepat dan cepat. Ketika menyatakan komitmen itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, keputusan kabinet itu juga mahu kementerian memperhebatkan penyampaian maklumat. Ia bagi membolehkan rakyat memahami setiap perkara yang dilaksanakan oleh kerajaan ketika ini adalah baik dan rasional. Rakyat mahukan lebih banyak maklumat sampai kepada mereka dan juga beberapa keputusan-keputusan strategik kerajaan yang perlu diperjelaskan dengan baik kepada rakyat, terutama sekali dalam keadaan suasana yang berubah seperti suasana ekonomi yang sedang melanda seluruh dunia yang akan membawa kepada implikasi yang berbagai-bagai, dan ini kita perlu meningkatkan kefahaman rakyat tentang apa yang sedang berlaku dan rasional kepada tindakan-tindakan yang kerajaan lakukan. Beliau berkata demikian pada sidang media sesi libat urus komunikasi strategik YB Menkom bersama pegawai-pegawai kanan kerajaan di Putrajaya. Turut hadir Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Sri Muhammad Mentek.
Bank Negara Malaysia BNM menaikkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2.25% semasa mesyuarat jawatankuasa dasar monetari MPC keempatnya tahun ini. Kadar tertinggi dan terendah koridor bagi OPR turut dinaikkan masing-masing kepada 2.50% dan 2.00%. Berikutan prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia yang positif, MPC mengambil keputusan untuk membuat pelarasan selanjutnya terhadap tahap akomodasi monetari. Keputusan ini konsisten dengan pandangan MPC bahawa keadaan yang pertama kali ini berlaku sehingga memerlukan penetapan kadar OPR terendah yang pernah dicatatkan kini semakin reda. Pada kadar OPR semasa, pendirian dasar monetari kekal akomodatif dan menyokong pertumbuhan ekonomi. MPC akan terus menilai keadaan yang berubah-ubah dan kesannya terhadap prospek keseluruhan inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Sebarang pelarasan pada penetapan dasar monetari pada masa hadapan akan dilaksanakan secara terkawal dan beransur-ansur bagi memastikan dasar monetari kekal akomodatif untuk menyokong pertumbuhan ekonomi yang mapan dalam persekitaran harga yang stabil. Baik, sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pembangunan Polisi dan Hal Ehwal Ekonomi Malaysia PIS, Dr. Zokri Idris berkata kenaikan OPR dilihat mampu menangani kadar inflasi negara. Di mana kita melihat bahawa apabila OPR ini dinaikkan, nilai wang dalam tangan ini juga berkurangan kerana kita membayar ansuran yang lebih tinggi, dan apabila nilai wang dalam tangan individu dan pendapatan isi rumah berkurangan, maka kuasa membeli juga berkurangan dan mungkin kita akan dapat menstabilkan kembali harga di pasaran. Namun, beliau tidak menafikan ia memberi kesan kepada pengguna memandangkan OPR dinaikkan seiring dengan kadar inflasi yang belum dapat dikawal. Dan saudara, seperti biasa setiap Rabu, kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 13 Julai. Bersua kembali. 4 hari lagi, umat Islam negara ini bakal menyambut Aidilazha sekaligus menjalankan ibadah korban. Namun bagi mereka yang berhajat melaksanakan ibadah korban bagaimanapun mempunyai kekangan dari masa dan lokasi, sebenarnya boleh lagi berbuat demikian kerana EZ Korban salah satu platform dalam talian yang sesuai walaupun pada saat-saat akhir. Ya, Hairun Afendi ada laporannya. Kita saksikan. Mempunyai pengalaman lebih 15 tahun, EZ Korban sentiasa memberikan perkhidmatan terbaik serta peningkatan kecekapan sistem pendaftaran termasuk dalam talian. Pegawai Syariah EZ Korban, Ustaz Muhammad Amirul Kamarudin berkata, penyertaan ibadah korban akan dilanjutkan sehingga 9 Julai, manakala korban di luar negara akan dibuka sehingga 11 Julai iaitu pada hari kedua Aidilazha. Tahun ini kalau kita terlepas pulang, kita rugilah untuk kita nak jadikan korban ini sebagai ukuran ketakwaan kita kepada Allah, dan inilah masanya kita manfaatkan. Kalau orang melaksanakan ibadah haji, so dia boleh doa di depan Kaabah, dia boleh doa di padang Arafah dan sebagainya. Tapi orang yang tak melaksanakan ibadah haji, dia ada korban. So korban inilah tempat untuk dia nak mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, letak hajat, niat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah terima ibadah korban dan juga terima segala hajat yang diniatkan, insya-Allah, mudah-mudahan. EZ Korban juga telah melebarkan sayapnya di selatan tanah air iaitu di Plaza Angsana Johor Bahru sekaligus memudahkan warga setempat untuk datang terus ke hub baru ini. Sepanjang musim korban ini, pejabat EZ Korban beroperasi 7 hari seminggu bermula dari 8 pagi sehingga 10 malam. Kami amat menggalakkan orang-orang di luar sana masuk untuk berkorban dengan EZ Korban sebab banyak yang
yang saya dapat terlalu mudah. Kita boleh walk in, kita pun boleh melalui online dan juga maklumat selepas tu memang terus sampai pada kami melalui SMS dan juga WhatsApp. Saya melakukan korban ni insyaAllah tiap-tiap tahun kan, dengan Easy Korban sebab saya fikirkan Easy Korban ni mudah sebenarnya. Sebelum ni pun saya tak tahu. Bila ada kawan bagi tahu kalau nak mudah, murah pun murah kan. Senang. Paling murah pun yang sekarang ni pun RM320 satu bahagian lembu. Bila dia dah siap semua, dia hantar dia punya borang sijil kat kita. Lepas korban so dia hantar sijil lah. Jadi macam puas hati lah kan. Sebab kita hendakkan dia punya kepastian kan. Di saat kebanyakan masjid dan surau telah menutup penyertaan ibadah korban tahun ini, namun Easy Korban bukan sahaja masih membuka penyertaan, malah bersedia untuk menerima penyertaan yang besar pada saat-saat akhir sehingga hari kedua Hari Raya Aidiladha. Jadi pada mereka di luar sana yang masih mencari-cari tempat untuk menjalankan ibadah korban, di Easy Korban lah tempat yang paling sesuai, mudah dan semestinya tawaran harga yang amat memuaskan. Hairun Afandi untuk RTM. Baik, berita perdana malam ini kita akan teruskan dengan perkembangan sukan. Syarul Islam sudah bersedia. Syai, silakan. Baik, terima kasih. Kejutan Pang Ron Iwei dan Eng Ziong di Masters Malaysia. PSG buat kerja gila. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syarul Islam. Untuk perkembangan sukan malam ini, kita mulakan dengan Badminton Masters Malaysia. Beberapa pemain negara berjaya memulakan kempen dengan langkah kanan apabila melepasi halangan awal dengan cemerlang. Mergu campuran negara Hu Pangron dan Toh Yi Wei mencipta kejutan di pusingan pertama dengan menewaskan lawan di ranking jauh lebih tinggi daripada mereka, King Won Ho dan Jeong Na Yoon dari Korea Selatan dengan pertarungan 3 set. Pang Ron dan Yi Wei bagaimanapun dipaksa bangkit daripada kekalahan set pertama 23-25 dengan memenangi set kedua 21-8 sekaligus mengheret permainan ke set ketiga. Pada set penentuan itu, pasangan ranking ke-154 dunia tersebut berjaya meneruskan momentum cemerlang untuk menjinakkan lawan di ranking ke-71 dunia berkenaan dengan 21-7. Second set slowly kita baru dapat je taktik dan kita tukar taktik dan lebih senang untuk dapatkan game lah. Yeah. Memang saya masuk court, saya tak kisah siapa lah dalam court. Saya cuba cakap dalam panggung, kita trust ourselves then believe our coach, we fight all out on the court. Selepas ini, pasangan yang baru digandingkan pada tahun ini itu bakal berdepan laluan sukar apabila dijadual bertemu pemenang pingat emas Sukan Olimpik Tokyo, Wang Yiliu dan Huang Dongpong dari China di pusingan kedua esok. Baik, dalam pada itu pemain perseorangan lelaki Eng Ziong sedia melakar satu lagi kejutan apabila berdepan pilihan keempat kejohanan dari Taiwan, Chao Tianchen, di pusingan kedua esok. Keyakinan itu diluahkannya selepas berjaya menundukkan lawan di ranking ke-31 dunia dari Kanada, Brian Yang, dengan straight set di pusingan pertama. Meskipun kepenatan selepas bermain dalam 3 set di pusingan kelayakan semalam, ia bagaimanapun tidak menghalang Ziong menampilkan aksi terbaik ketika mengejutkan Brian Yang 21-15, 21-15. Menjelang aksi pusingan kedua esok, pemain nombor 48 dunia itu berazam meneruskan rentak kemenangan meskipun sedar lawannya Tian Cheng yang berada di ranking keempat terbaik dunia tidak mudah untuk dijinakkan. I don't think, like normally I say I did not think about win or loss. I just focus my match. It's getting tired lah. It's getting tired to play the higher ranking player because it's totally different. Yeah.
Sementara itu, seorang lagi wakil perseorangan, Sung Juvan, gagal mengikut jejak Ziyong selepas tewas kepada pemain China Li Xingfeng 14-21, 12-21 di pusingan pertama. Beralih ke perkembangan aksi Liga Super. Kemenangan 2-0 ke atas Selangor FC semalam berjaya meningkatkan moral Melaka United MUFC untuk mengekalkan momentum kemenangan di laman sendiri pada baki saingan musim ini. Pengendali sementara Asri Ninggal berkata, fokus pasukannya kini adalah mengutip 3 mata ke atas petaling jaya PJ City FC pada aksi 20 Julai ini. Melepaskan satu rembatan yang melam. Menurut Asri, kejayaan anak buahnya mengikat juara 8 kali Johor Darul Takzim pada Julai lalu menguatkan lagi keyakinan mereka untuk terus beraksi cemerlang di atas padang. I think one thing kita pemain tunjukkan bahawa dengan JDT kita boleh draw. So even saya rasa saya cakap dengan dia orang, kalau kita dah menang, kita dah draw dengan JDT, maknanya you can main dengan tim yang bagus. Why not kita kekalkan momentum tu, terutama kita bermain di tempat sendiri. So kita jadikan sebagai satu benchmark di mana kalau boleh graf tu kita jangan turun, kita still maintain or we become better than apa yang kita buat. Pada aksi di Stadium Hang Jebat itu, penyerang import dari Nigeria, Ifedayo Olusegun, muncul wira MUFC apabila meledak 2 gol pada minit ke-39 dan ke-57. Kemenangan itu menyaksikan mereka naik ke tangga ke-8 Liga dengan terikat 12 mata di belakang Selangor yang kurang 1 perlawanan. Minit ke-57 ini. Cross tinggi. Sementara itu, jurulatih Selangor FC, Michael Fatavena, mengakui pemain yang mula bermain dalam keadaan tertekan selepas ketinggalan 1 gol di babak pertama. The moral was a bit down from the players. They don't believe maybe they can come back. For this reason, to change our mind after the second goal, we need 1 goal. And for this 1 goal, we had some chances, but as I said, the goalkeeper was top from Melaka, and also our set pieces was worse. So, yeah, if this is happen, if we can't score even 1 goal, then it's easier for Melaka to hold the lead. Dalam aksi tersebut, Selangor meraih peluang terbaik menerusi sipakan percuma Muhammad Mukhairi Ajmal pada minit ke-41, namun tersasar ke sebelah kanan gawang biarpun bola terlepas daripada jangkauan penjaga gol Melaka United Brian C. Tian Kiat. Kekalahan itu menyaksikan skuad The Red Giants kekal di tangga ke-7 Liga Super selepas gagal melakar kemenangan dalam 3 perlawanan terakhir. Kita beralih ke sukan hoki. Skuad senior lelaki negara bakal mengharungi lebih 30 perlawanan antarabangsa sebagai persediaan menghadapi Piala Dunia 2023 di India tahun depan. Ketua jurulatihnya Arul Sevaraj berkata Piala Sultan Azlan Shah pada November di Ipoh dan kejohanan hoki Piala Negara-Negara 2022 pada 28 November hingga 4 Disember depan menjadi fokus utama skuad Speedy Tigers. Jumlahnya saya tak boleh nak pastikan berapa, tetapi dalam lingkungan 30 perlawanan itu yang kita nak sebelum ke Piala Dunia. Dan lingkungan 30 perlawanan tu, kalau boleh kita nak main dengan seberapa banyak game dengan tim pasukan-pasukan yang ranking 1, 2, 3, 4 dunia, seperti Belgium, Holland, Australia dan sebagainya. Skuad negara berjaya mengesahkan tiket ke Piala Dunia 2023 selepas muncul naib juara pada kempen Piala Asia yang berlangsung Mei lalu. Ini merupakan kali ke-9 Malaysia layak ke Piala Dunia dengan pencapaian terbaik berada di tempat keempat pada edisi 1975. Saudara, paparan itu mengakhiri berita sukan edisi sukan malam ini. Saya Syarul Islam. Salam hormat dan kita berjumpa lagi.
bersua kembali. Satu majlis perkahwinan undang kritikan orang ramai. Nak tahu kenapa? Saksikan dalam hashtag. Rakaman video dari Indonesia memaparkan majlis perkahwinan yang dibuat di kawasan kubur dikritik. Melalui video Instagram @terangmedia, beberapa individu dilihat sedang sibuk membuat persiapan. Kebanyakan warganet mahu ia dibuat di tempat sesuai kerana terdapat pentas nyanyian dan audio lengkap untuk menghiburkan tetamu. Melody Road, itu jalan yang terdapat di Jepun sehingga mengeluarkan lagu apabila tayar kenderaan meluncur di atasnya untuk menggalakkan pemandu mengikut had laju yang ditetapkan. Ini kerana dengan tempoh yang betul, irama itu hanya boleh didengar pada had laju yang telah ditetapkan. Baik, ini pula di Thailand, seorang lelaki warga emas disangka meninggal dunia selepas dilihat terapung dalam saluran air kotor. Lelaki itu sebenarnya sedang bertafakur. Bagaimanapun dia ditarik keluar dari terusan oleh orang awam dan pemeriksaan kesihatannya juga adalah baik. Baik, berita perdana 6 Julai 2022 berakhir di sini. Jangan lupa program inklusif menyusul selepas ini dan dengan itu Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.